أيها المشتاق لا تنمي تنمي تنمي، هذه أنوار ذي سلم. عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. وعلينا زادت المنى، دخلنا روضة الجنة وصلينا بها السنة، وعم الكل بالكرم. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا، خير من فوق السماء سرى، طاهر الأخلاق والشيم. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أيها المشتاق لا تنمي تنمي تنمي، هذه أنوار ذي سلم. عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. وعلينا زادت المنى، دخلنا روضة الجنة وصلينا بها السنة، وعم الكل بالكرم. يا إمام الرسل
Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, kita sudah hampir lebih daripada seminggu tidak bersiaran kerana menghormati Hari Raya Aidilfitri. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan ingat kita bersiaran sebelum Ramadan pada 18 hari bulan Mac. Sampailah kepada malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal kita terus bersiaran sekitar dalam 2 bulan 11 hari kita bersiaran. Setiap pagi, setiap tengah hari, setiap petang dan setiap malam. Mulanya dengan 4 program. Kemudian tu tuan-tuan menjadi 3 program oleh kerana COVID, PKP dan sebagainya. Kita ada program pagi, kita ada program tengah hari, petang, dan kita ada satu lagi program malam, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, yang diisi dengan teman-teman yang saya mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada teman-teman saudara yang nama besar dalam televisyen, yang nama besar dalam radio, yang nama besar di persada ilmu, persada dakwah, yang tuan-tuan dan puan yang mengatakan no ataupun tidak dapat menyertai program kami. Bila kami menghubungi mereka, alhamdulillah, kalau tidak tarikh yang kita tetapkan, mereka akan tetapkan satu tarikh, dan mereka tidak pernah terus saudara menghampakan apa juga permohonan kita. Sekali lagi terima kasih segunung kepada mereka yang telah memberi khidmat kepada kita. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kepada para penonton, kepada followers, kepada likers, dan ke teman-teman yang lama dan yang baru yang menonton kita, alhamdulillah, sokongan yang padu yang diberikan kepada kita. 2 bulan 11 hari tidak mudah saudara-saudara. Dalam bulan Ramadan, PKP pula tu nak maintain mood, tuan-tuan, mood untuk melihat ataupun menonton, tuan-tuan, bukannya mudah. Tetapi alhamdulillah sampai akhirnya, tuan-tuan, pada malam yang terakhir bersama dengan Afadul Ustaz Ahmad Husam, tuan-tuan, reach mencecah hampir kepada 300,000 reach, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Viewers pun tuan-tuan besar bilangan viewersnya, yang share, yang beri komen dan sebagainya. Ini menunjukkan saudara bahawa saudara berminat, teman-teman likers berminat, teman-teman followers berminat, dan insya-Allah atas minat tersebutlah saya mengambil inisiatif ini untuk meneruskan program ini, insya-Allah. Nombor 3, saudara, untuk meneruskannya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bersiaran setiap hari pukul 7 pagi. Setiap hari pukul 7 pagi, namanya Titisan Embun Pagi. Titisan Embun Pagi. So, saudara, kenapa Titisan Embun Pagi? Nanti mungkin saya akan terangkan falsafah di sebalik Titisan Embun Pagi itu. Kemudian tengah hari, tuan-tuan, tengah hari insya-Allah pukul 12.30. Tengah hari pukul 12.30 sampailah sekitar pukul 1.
12.30 pukul 1, ataupun kalau panjang pun sampai 1.10. 12.30 pukul 1 sampai 1.10. Tuan-tuan sedang menikmati makan tengah hari, tuan-tuan yang sedang bergegas untuk ke surau, tuan-tuan yang sedang bergegas untuk ke masjid, tuan-tuan yang sedang bersedia dia untuk melakukan fardu zuhur, tuan-tuan bolehlah mengikuti siaran kami insya-Allah pada pukul 12.30. Itu kami namakan #Salam Husnul Khatimah 1. #Salam Husnul Khatimah 1. Dan mulai minggu depan, kalau segala-galanya berjalan dengan baik, Isnin minggu depan, 7 hari daripada sekarang tuan-tuan, Isnin minggu depan malam kita akan bersiaran pada pukul 9.30 malam. 9.30 malam dalam bentuk agaknya yang lebih besar sikit, dalam bentuk yang lebih heavy sikit, dalam bentuk yang berat sikit. Kita akan membincangkan persoalan-persoalan mengenai Islam dalam kehidupan yang lebih besar lagi. Universalisme Islam, globalisme Islam. Kita membincang tentang muamalat Islam. Berbagai-bagai perkara tuan-tuan yang mencakup kehidupan kita, yang nak diteropong, yang nak dilihat daripada perspektif agama Allah, yang kita sayang, yang kita kasih, yang kita cinta. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama kehidupan di sisi Allah ialah Islam. Tuan-tuan, nampak yang keempat yang saya ingin berikan kepada tuan-tuan insya-Allah. Kita bersiaran ni tuan-tuan dan puan, ada 3 platform yang kita gunakan. Satunya ialah tuan-tuan YouTube. Tuan-tuan pergi kepada YouTube, subscribe tuan-tuan. Nanti ada loceng, bila dah siap kita nanti ada loceng, tuan-tuan tekan loceng tu subscribe. Subscribe insya-Allah dan berikan notification untuk mengetahui program-program berikutnya. Itu YouTube tuan-tuan dan puan. Kemudian selepas YouTube insya-Allah kita ada Instagram. Instagram kita tuan-tuan dan puan ialah Hasan Ali _ Dr. Hasan _ Ali. Dr. Hasan _ Ali. Hasan HASAN. Itu kita punya Instagram tuan-tuan dan puan. Kemudian of course kita punya Facebook page saya, Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan dan puan, saya harap sangatlah tuan-tuan dan puan sebarkan tuan-tuan. Like and share. Tag kawan-kawan kita, bagi tahu kawan kita tuan-tuan. Insya-Allah Hasan Ali bersama dengan teman-teman lain, bersama dengan ilmuwan-ilmuwan lain yang lain, bersama dengan mereka yang bergerak cergas untuk memartabatkan Islam, akan bersama-sama dengan saya dalam program-program berikutnya tuan-tuan dan puan insya-Allah. Dan program ini akan menjadi program kesayangan rakyat, kesayangan umat, dan akhirnya kesayangan buat tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi followers, yang menjadi likers, yang menjadi tontonan penonton kita buat sekian lamanya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, pada pagi ini saya akan memulakannya. Memulakan tuan-tuan. Tadi saya baca sepotong ayat. Sepotong ayat itu tuan-tuan kalau saya maknakan dipetik daripada surah An-Nisa ayat 86. Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Ingat tuan-tuan, saya baca ayat Al-Quran tadi. Alhamdulillah. Jadi tajuk pada pagi ini sesuai dengan kali pertama kita bertemu. Apa dia? Tuan-tuan, fadilat salam. Fadilat salam. Fadilat salam. Para penonton yang hormati sekalian, dalam pertemuan yang pertama ni, dalam pasca Ramadan ini, alhamdulillah, kita mulakan dengan salam. Tuan-tuan, perkataan salam ni bagi kita orang Islam ini bukan merupakan perkara yang baru, bukan merupakan perkara yang ganjil. Kita dengar makcik-pakcik bagi salam, tok-tok wan bagi salam. Kita dengar. Tetapi saudara-saudara, bila kita dengar tu, kita hanya dengar saja. Dan orang memberi salam, kita memberi salam. Cara memberi salam pun kita tak tahu di mana yang betul, di mana yang tak betul. Tuan-tuan, kita tak tengok, agaknya di antara kita tak tengok lagi perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak tahu tuan-tuan. Setengah-setengahnya kita tak tengok skripnya tu, matan skripnya tu tuan-tuan. Jadi akhirnya kita assalam ke, salam ke. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, orang menjawab, banyak yang jawab agaknya tak berapa tepat tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebanyakan menjawab waalaikumsalam. Tak tepat tuan-tuan. Yang betulnya ialah waalaikumsalam. Kumussalam. Bukan waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak betul tuan-tuan. Tak betul.
Jadi itu yang bukan diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa kita. Itu kita cuba memelayukan bahasa yang terdapat dalam hadis, bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Itu kita cuba melayukan bahasa itu dan tidak betul tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, isunya ialah kita dengar salam. Tapi apa dia sebenarnya? Adakah dia ibadah? Satu. Adakah dia tuntutan? Dua. Adakah dia ada ikutan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiga. Adakah dia sebahagian daripada Islam? Empat. Apa ganjarannya kalau kita memberi salam? Lima. Yang keenam tuan-tuan dan puan, apa faedahnya salam dari segi ikatan kekeluargaan? 6. Apa arti salam dalam segi ikatan ukhuwah Islamiyah dalam kumpulan yang lebih besar termasuk antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 7. Apa ikatannya sebagai muslim tuan-tuan? Kerana salam ini tuan-tuan puan tidak pernah bercerai dengan kekuasaan Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantik tuan-tuan, cantik. Cantik. Tuan-tuan ya, perkataan salam dibandingkan dengan wishes. Manusia ni tuan-tuan, satu perkara lagi yang saya nak sebut. Manusia ni di mana-mana pun, tradisi di mana-mana dalam dunia pun. Selalu pergi dunia barat, selalu pergi dunia timur, selalu pergi ke yang negara-negara di utara, selalu pergi negara-negara di selatan dan sebagainya. Memang ada. They have got their own way of wishing people. Ada wishes dia tuan-tuan puan ya. Good morning, good afternoon, hi there, hi there. Itu cara mereka. Tapi tuan-tuan puan, cara mereka itu adalah cara mereka. Cara kita orang Islam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah tuan-tuan. Cara kita ni tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan. Saya tak tahu nak dibandingkan dengan apa. Kita memberi salam, sejahtera ke atas kamu, sejahteralah ke atas kamu, sejahteralah ke atas kamu. Apa dalam sejahtera ke atas kamu tuan-tuan? Yang pertama sekali, ada sense of respect tuan-tuan. Kita hormati dia. Orang yang di bawah kita pun kita hormati, orang yang lebih muda pun kita hormati, apalagi orang seumur dan yang lebih tua daripada kita. Saudara kita hormati, tidak ada kaitan persaudaraan kita pun kita hormati, apalagi dengan ibu, dengan ayah, dengan abang, dengan kakak, dengan suami, dengan isteri. Apalagi lah tuan-tuan, keperluan salam ini sangat-sangat menonjol dalam kehidupan manusia-manusia muslim. Apalagi tuan-tuan dan puan Yang ketiga tuan-tuan dan puan, salam ni hikmat daripada fadilat daripada salam ini ialah mengikat. Dia ikat kita tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, kalau kita tidak memberi salam seperti itu, apa ikatan itu? Tapi bagi tahu saya, apa ikatan kita? Ikatan dengan mak, ikatan dengan ayah, ikatan kasih sayang, ikatan harapan, ikatan love and affection, ikatan familiarity, ikatan affinity, ikatan kekeluargaan tuan-tuan. Apa dia yang nak mengikat kita? Tapi Islam telah mengulurkan tali ikatan. Islam telah menyimpulkan tali ikatan itu. Apa simpulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang tuan-tuan cantiknya. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan, memberi salam itu hukumnya adalah sunat. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Itu sebabnya, kalau ada yang menganggapkan, alah tajuk pagi ni tentang salam, remeh lah doktor, remeh. Tidak remeh tuan-tuan. Nanti saya akan bacakan, mungkin selepas ini kita akan sambung lagi tuan-tuan. Program kita ni, tuan-tuan dan puan, program kita ni 30 minit saja. Program kita ni Titisan Embun Pagi ni, siri Titisan Embun Pagi ini yang bermula pukul 7 pagi ini hanya 30 minit saja. InsyaAllah. Tengah hari nanti tuan-tuan pukul 12.30, namanya hashtag Salam Husnul Khatimah 1. Salam Husnul Khatimah 1. Itu pun 30 minit tuan-tuan dan puan. Dan malam ni insyaAllah mulai hari Senin yang akan datang, jika segala-galanya berjalan dengan baik, 9.30 malam, itu boleh jadi pukul 1 jam atau 1 jam 10 minit atau 1 jam 15 minit, 1 jam 10 minit atau 1 jam 15 minit tuan-tuan, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan yang saya muliakan tuan-tuan. Yang malam tu namanya tuan-tuan, malam tu hashtag Salam Husnul Khatimah 2. Hashtag Salam Husnul Khatimah 2. Tuan-tuan dan puan dimati sekalian, balik kepada salam tadi. Salam ni jangan remeh, jangan diremehkan tuan-tuan. Saya nak sebutkan, Masya Allah tuan-tuan dan puan, macam saya mengatakan yang jangan diremehkan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak memasuki syurga kecuali kamu beriman. Imanmu tidak lengkap sehingga kamu berkasih sayang. Maukah aku beritahu
perkara yang menanam dan memperkokoh kasih sayang di antara kamu. Rasulullah bertanya, mahukah kamu, apa benda yang kamu mesti lakukan untuk memperkokoh kasih sayang di antara kamu? Apa dia tuan-tuan? Sebarkanlah ucapan salam. Sebarkanlah ucapan salam bagi yang kamu kenal atau tidak yang kamu kenal. Sebarkanlah ucapan salam baik yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Saya ulang balik tuan-tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak memasuki syurga kecuali kamu beriman. Imanmu tidak lengkap sehingga kamu berkasih sayang. Maukah aku beritahu perkara yang menanam dan memperkokoh kasih sayang di antara kamu? Tanya Rasulullah. Apa dia? Sebarkanlah ucapan salam. Baik yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Tuan cuba bayangkan. Iman, tuan berkaitan iman. Sempurna iman kecuali kamu berkasih sayang. Sempurna kasih sayang kalau kamu mengucapkan salam, menjawab salam, memberi salam, menjawab salam, memberi salam, menjawab salam. Saudara-saudara, kan besar tu. Nanti tuan-tuan daripada masa ke semasa, insya-Allah kita mengulas salam ni pun mungkin dalam 2-3 program kita ulas salam ni tuan-tuan. Daripada masa-masa kita buat ulasan itu, tuan-tuan akan nampak nanti di mana letaknya salam. Salam letaknya atas meja dalam kehidupan kita ke? Salam letaknya di tepi meja dalam kehidupan kita ke? Salam letaknya di bawah meja di dalam kehidupan kita pun? Ataupun salam tidak ada? Atas meja tak ada, di sisi meja tak ada, di bawah meja pun tak ada. Artinya, salam tidak menjadi salah satu daripada ungkapan keluarga. Salam tidak menjadi salah satu daripada perkara yang menjadi titian dalam kehidupan keluarga. Salam tidak menjadi sesuatu yang tuan-tuan sebenarnya, tuan-tuan bayangkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Itu yang panjangnya. Nabi pernah mengajar begitu, tuan. Nabi pernah menjawab salam seperti begitu. Tuan-tuan cuba bayangkan, sejahteralah atas kamu. Wabarakatuh, diberikan keberkatan kepada kamu. Wa maghfiratuh, diberikan pengampunan kepada kamu. Masya Allah tuan-tuan. Apa lagi yang kita dah? Ridwanu tuan-tuan dan diberikan tuan-tuan, Masya Allah, kasih sayang, persahabatan di antara kamu. Dimantapkannya rasa ukhuwah, kasih sayang di antara kamu. Didoakan begitu tuan-tuan dan puan. Para penonton yang dihormati sekalian, insya-Allah. Sebab itu saya nak menyimpulkan untuk yang pertama ni, salam. Berikan salam, ucapkan salam. Jadikan salam salah satu daripada tonggak kehidupan kita. Jadikan salam sebagai satu makanan harian. Jadikan salam sebagai satu minuman harian. Jadikan salam sebagai satu air sarbat yang paling hebat untuk diminum, iaitu minumlah kasih sayang, minumlah persahabatan, minumlah ikatan ukhuwah, minumlah hubungan terus dengan Allah dan Rasulnya, minumlah untuk kita menyebarkan kasih sayang kepada seluruh umat di utara, selatan, timur dan barat. Para penonton dan penonton sekalian, kita berhenti sejenak tuan-tuan dan puan, kita berhenti sejenak beberapa saat untuk kita mengikuti pesanan daripada Yayasan Kebajikan Sabah. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang mati sekalian, bertemu kita lagi. Para penonton yang baru saja mengikuti siaran ini siaran yang pertama. Post Ramadan, pasca Ramadan.
Alhamdulillah, tuan-tuan, program ini akan terus berada di alam maya setiap pagi pukul 7. Nama siri ini ialah Titisan Embun Pagi, Titisan Embun Pagi. Dan pada pukul 12.30 tengah hari nanti, 12.30 tengah hari, program yang kedua. Setiap hari juga, 12.30. Apa tajuknya tuan-tuan? Sirinya, #Salam Husnul Khatimah 1. #Salam Husnul Khatimah 1. Dan malam insya-Allah minggu depan hari Isnin, bila kita sudah bersedia, segala-galanya berjalan dengan baik, kita akan bersiaran pada waktu malam pukul 9.30 malam. 9.30 malam, dalam siarannya agaknya ada extended sikit, yang panjang sikit. Mungkin 1 jam 10 minit, mungkin 1 jam 15 minit, begitu insya-Allah. Tapi untuk yang titisan embun pagi dan #Salam Husnul Khatimah 1 pukul 12.30 nanti, dia 30 minit saja tuan, 30 minit saja. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, kepada para penonton yang saya muliakan sekalian, yang saya hormati, yang saya kasihi, yang sentiasa berada dalam ingatan saya, tuan-tuan dan puan, InsyaAllah kita meneruskan tajuk pagi ini. Apa tajuk pagi ini? Tajuk pagi ini ialah Fadilat Salam. Fadilat Salam. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak membacakan sepotong lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah amalan terbaik dalam Islam? Tuan-tuan, terbaik. Apakah amalan terbaik dalam Islam? Di situ menunjukkan superlatif. Maknanya yang tinggi sekali. Tertinggi, termulia, teragung. Lain. Kalau tersusun itu lain. Tuan-tuan, ini semua ni. Terhormat. Okey. Tertinggi. Apakah amalan terbaik dalam Islam? Terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berikanlah makan. Kemudian sebarkan ucapan salam antara satu sama lain, baik yang kamu saling mengenal atau tidak kenal. Allah, tuan-tuan. Saya ulang balik. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang terbaik dalam Islam? Terbaik. Bukan baik. Terbaik. Apakah amalan yang terbaik dalam Islam? Masya-Allah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah makan kepada orang-orang yang perlukan makanan. Beri makan. Kemudian sebarkan ucapan salam. Yang kedua, tuan-tuan, dah beri makan, sebarkan ucapan salam antara kamu satu sama lain, baik kamu saling mengenal atau tidak mengenal. Tuan-tuan dan puan, saya nak couplekan, saya nak rungkaikan, saya nak kata orang temukan dengan satu lagi hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lebih dekat kepada Allah, orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar tu. Orang yang lebih ni bukan dekat. Bukan orang yang dekat kepada Allah, bukan. Orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang lebih dahulu memberi salam. Adalah orang yang lebih dahulu memberi salam. Masya-Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Selama ini minta maaf tuan-tuan, kita anggap salam itu remeh. Kita anggap salam itu kepada yang nak beri pun beri, yang tak nak beri pun tak nak beri. Kita anggap salam kepada anak-anak muda, salamnya orang tua-tua. Dia jumpa antara mereka dekat masjid, terutamanya kat masjid. Orang masjid pakai kopiah bagi salam, tak pakai kopiah tak bagi salam. Pakai tie tak bagi salam, pakai kot tak bagi salam, pakai kopiah macam ini, pakai jubah bagi salam. Itu dia. Itu gambaran dia. Salam Muslim, salam orang masjid, salam orang surau, salam orang tua-tua bangka macam saya ni. Salam yang memang yang dah menjadi kelaziman di kalangan mak bapak dan orang tua-tua. Salam tidak kepada anak-anak sekolah. Salam tidak kepada remaja-remaja. Salam tidak kepada pemuda-pemuda. Salam tidak kepada orang yang pangkal dewasa. Salam tidak kepada orang yang tengah-tengah dewasa. Salam tidak kepada masyarakat korporat. Salam tidak ada kepada masyarakat dan tidak ada dalam budaya korporat. Tidak dalam budaya korporat. Ini tuan-tuan. This is a wrong perception. It's a wrong perception. Silap lah tuan-tuan. Persepsi yang silap. Salam, kalau tengok tadi tuan-tuan, tempat salam ni di atas meja, di tengah-tengah meja. Kalau kita buat analogi meja lah.
Bukan di kiri, bukan di kanan, di tengah-tengah meja tu, di atas meja, di tengah-tengah meja. That is where the salam punya position is. Di situlah salam. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam hidup ini tuan-tuan, dan saya dah baca 2-3 ayat, saya dah baca ayat Quran tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan yang disebutkan dalam Al-Quran disebutkan tuan-tuan dan puan tentang hal salam ni, ungkapan-ungkapan yang terlalu banyak tuan-tuan. Terlalu banyak ungkapan-ungkapan. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-26 disebutkan illa qilan salaman salama, illa qilan salaman salama. Mereka hanya mendengar di syurga ni, di syurga nanti mereka hanya mendengar ucapan selamat dari seorang kepada seorang yang lain. Apa ucapannya tuan-tuan? Ahli syurga qilan salaman salama. Mereka hanya mendengar ucapan salam, sejahtera, 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 antara satu dengan lain, antara satu dengan lain. Berjumpa sebentar antara satu dengan lain. Pernah disebutkan, yang pernah saya dengar tuan-tuan, sahabat-sahabat ni, bila sahabat-sahabat ni tuan-tuan, katakanlah dalam perjalanan atau dalam mana kumpulan mereka, dalam mereka menjalankan aktiviti harian, kalau mereka tuan-tuan, katakanlah mereka di antara mereka 2 orang atau 3 orang, mereka tuan-tuan dibatasi oleh satu objek, keluar daripada batasan itu, Assalamualaikum. Begitulah tuan-tuan. Dan satu orang sahabat tuan-tuan, Abdullah ibn Umar. Apa dia buat tuan-tuan? Pagi-pagi sahabat ini akan pergi ke pasar. Bukan nak beli, bukan nak jual apa-apa. Hanya tuan-tuan nak memberikan salam kepada mereka yang mengunjung pasar. Nak beri salam kepada penjual di pasar. Nak beri salam kepada mereka yang membeli di pasar. Nak memberi salam kepada malaikat-malaikat, kalau ada malaikat yang ada kat pasar tu tuan-tuan. Nak bagi salam kepada penghuni-penghuni malaikat yang nampak atau yang tak nampak. Tuan-tuan dan puan, nak bagi salam, nak bagi salam, nak bagi salam. Orang pergi pasar tuan-tuan memanglah antara tempat yang mungkin yang kurang disenangi, ya. Dalam konteks kita ialah misalnya pasar, bilik air, tandas dan sebagainya tuan-tuan dan puan, tempat tu tuan-tuan tahulah orang macam-macam tuan-tuan, berkelimut macam-macam, ya, yang menimbang tak betul lah, yang haggle pricing lah macam-macam tuan-tuan, ya, yang kutuk mengutuk macam-macam lah, yang pulangkan barang, masamkan muka macam-macam tuan-tuan dan puan, yang bayar tapi tak pulangkan duit bakinya dengan betul macam-macam, yang berlari balik menuntut sesuatu tuan-tuan, macam-macam berlaku di pasar, yang argue tak habis-habis, itu pasar. Sebab itu dalam Islam ni, pasar ni not the preferred place lah, not the preferred place tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang sebabkan pasar itu penting, untuk beli barang penting, keperluan penting, masa PKP ni penting, untuk kita stok barang-barang pun penting. Tetapi tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk aktiviti-aktiviti yang melibatkan hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tempat-tempatnya tuan-tuan, misalnya di rumah kita, di masjid-masjid, di surau-surau, di madrasah-madrasah, atau di pejabat-pejabat, kalau kita lakukan sesuatu itu atas nama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik tadi kepada salam. Tuan-tuan, salam tadi tuan-tuan, saya nak menyebutkan, saya tadi Abdullah bin Umar pergi pasar, bukan nak beli barang, bukan nak menjual. Abdullah bin Umar tidak pernah terdengar kepada kita dia seorang penjaja, dia seorang peniaga, dia seorang orang korporat, tak ada. Dia orang biasa saja. Dia adalah di antara sahabat-sahabat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Abdullah ibn Mas'ud tadi, Abdullah Umar, kan, dia sama-sama tuan-tuan, Zaid bin Thabit, ini orang-orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah tuan-tuan Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Inilah termasuklah Bilal ibn Rabah. Termasuklah tuan-tuan, termasuk Al-Qam bin Abi Al-Qam. Ini orang-orang yang hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Abdullah bin Umar pergi pasar, bukan nak beli barang, bukan nak jual barang. Apa dia buat? Nak sebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa artinya tuan-tuan dan puan? Sejahteralah kamu, sejahteralah kamu, salam sejahteralah kamu, sejahteralah kamu. Bayangkan, sejahtera tuan-tuan disebarkan kepada manusia-manusia untuk mengutip, sebab menyebarkan salam itu sunat. Kita hendak teman-teman itu dapat pahala semua tuan-tuan. Yang pergi pasar dapat pahala, yang menjual dapat pahala, yang membeli dapat pahala tuan-tuan. Pahala apa? Kerana menjawab salam. Sebab menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Memberinya adalah sunat. Pahala, menjawab pahala. Sebab menjawab salam itu hukumnya wajib. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan,
kita akan berjumpa lagi. Kita dalam titisan embun pagi ni kita 30 minit saja tuan-tuan dan puan. Kita tak mau panjang-panjang sebab tuan-tuan bersedia untuk ke pejabat, tuan-tuan bersedia untuk ke sekolah, tuan-tuan bersedia untuk ke mana-mana pun. Jadi kita tidak mau mencuri masa yang terbaik bagi tuan-tuan dan puan. Cukuplah setakat itu tuan-tuan, insya-Allah. Apa yang saya cerita tadi tuan-tuan, tajuknya ialah Fadilat Salam. Mulai daripada hari ini, setelah kita mendengar, salam itu bukan letaknya di pinggir-pinggir, salam itu bukan letaknya di tepian-tepian, tapi salam itu terletak tuan-tuan di tengah-tengah gelanggang tuan-tuan dalam Islam. Dan tadi tuan-tuan dan puan, tidak sempurna iman kamu, tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak memberi salam, kalau kamu tidak berkasih sayang dengan sahabat-sahabat. Kuncinya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan dan puan. Jadi cukup setakat itu. Kita jumpa bila tuan-tuan? Kita jumpa pukul 12.30 tengah hari ini. 12.30 tengah hari ini, 30 minit insya-Allah. Masa tuan-tuan bersarapan, tuan-tuan mengambil lunch, di mana pun tuan-tuan, di office, di kilang, di kampung, di bandar, di kawasan nelayan, di kawasan pertanian, teman-teman saya, follower saya, liker saya dan teman-teman seluruhnya, insya-Allah. Kita jumpa 12.30 nanti. Apa programnya? #Salam Husnul Khatimah 1. #Salam Husnul Khatimah 1. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, akhirnya tuan-tuan subscribe. Tuan-tuan subscribe YouTube kita. Subscribe YouTube kita Dr. Hasan Ali. Subscribe YouTube kita Dr. Hasan Ali. Kemudian tu subscribe juga tuan-tuan pergi kepada kita punya Instagram. Instagram Dr. Hasan_Ali. Dr. Hasan_Ali. Dan tuan pergi kepada kita punya page kita, FB page kita, Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. InsyaAllah, jumpa bila tuan-tuan? 12.30 pada hari ini. Tiap-tiap hari pukul 7, tiap-tiap hari pukul 12.30. Mulai Isnin yang akan datang tuan-tuan, insyaAllah kita bersiaran pada pukul 9.30 malam. Tajuknya Siri #Salam Husnul Khatimah 2. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.